Mursyidul Ampas yakin ada perbincangan dengan UMNO untuk hidupkan semula Muafakat Nasional. PDRM kenal pasti 3 pemilik akaun berhubung kes ugut bunuh Nick Allen. Amanah pandang serius individu persenda isu enakmen Mahkamah Syariah. Sejumlah wang derma Kerajaan Arab Saudi dikembalikan semula kepada pendermanya. Saksi dakwa Jolo sering muncul sebagai proksi Najib Razak. Individu pertama dalam sejarah Liga Malaysia dihumban ke penjara susulan tidak lunaskan baki gaji pemain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi tengah hari 14 Februari 2024 bersamaan 4 Syakban 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Mursyidul Ampas Hashim Jassin memberitahu parti itu yakin ada perbincangan secara tidak langsung di antara pemimpin parti itu dengan UMNO bagi menghidupkan semula Muafakat Nasional MN. Katanya, ramai masih percayakan pintu MN belum tertutup dan mahu meneruskan kerjasama digagaskan ketika keduanya dalam blok pembangkang sebagai usaha penyatuan ummah pasca PRU 14 dimenangi Pakatan Harapan PH. Katanya, rentetan pelbagai isu menyentuh sensitiviti orang Melayu Islam sejak kebelakangan ini, beliau nampak wujud kesedaran dalam kalangan pemimpin UMNO. Bekas Adun Sanglang itu berkata, isu berkenaan antaranya membabitkan pembatalan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019, cadangan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng dari DAP mencalonkan Kampung Baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia UNESCO. PAS dan UMNO sebelum ini saling tuduh-menuduh mengabaikan piagam MN yang diasaskan mereka hampir 5 tahun lalu. Hubungan dua parti itu tegang apabila PAS menyertai Perikatan Nasional PN yang diterajui bersatu sekaligus mahukan parti serpihan UMNO itu turut menyertai MN. UMNO membantah keras tindakan PAS itu kerana melihat bersatu sebagai pengkhianat yang berusaha membunuhnya. Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengenal pasti identiti 3 pemilik akaun media sosial yang dipercayai mengugut peguam Nick Allen Zurina Nick Abdul Rashid susulan tindakannya mencabar peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid, terdapat 3 laporan diterima melibatkan kes itu dan 3 kertas siasatan dibuka. Salah satu daripadanya telah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Pada Sabtu, Nick Allen Zurina memaklumkan menerima beberapa ugutan bunuh susulan tindakannya itu sebelum membuat 3 laporan polis. Sebelum itu, pada Jumaat lalu, Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Panel hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat memutuskan demikian selepas membenarkan petisyen Nick Allen Zurina dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman selaku pempetisyen bagi mencabar 18 peruntukan enakmen tersebut. Pemuda Amanah memandang serius satu video yang sedang berlegar di media sosial oleh seorang pempengaruh yang dilihat cuba mempersendakan isu enakmen Mahkamah Syariah yang sedang hangat diperkatakan sekarang. Timbalan Ketua Pemuda Amanah Daniel Ar-Rashid Harun berkata, tindakan pempengaruh yang memperlekeh hukuman Mahkamah Syariah sebenarnya masih terpakai dalam enakmen jenayah syariah di negeri-negeri termasuk Kelantan. Pihaknya menganggap tindakan itu melampau yang sengaja dibuat bagi mengelirukan masyarakat awam
berkenaan isu keputusan Hakim Mahkamah Persekutuan berkenaan pembatalan 16 peruntukan kesalahan mengikut enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019. Katanya, dalam enakmen Jenayah Syariah Kelantan, seksyen mengenai kesalahan minum arak dan kesalahan berjudi tidak termasuk dalam 16 perkara yang dibatalkan dan ia masih berkuat kuasa sebagai satu kesalahan jenayah syariah di Kelantan. Manakala kesalahan liwat pula katanya, walaupun ia dibatalkan tetapi ia masih lagi terkandung dalam kanun keseksaan Undang-Undang Persekutuan. Justru, Pemuda Amanah akan mengadakan laporan polis secara serentak di seluruh Malaysia pada 15 Februari ini pada jam 5 petang ke atas pempengaruh tersebut agar pihak PDRM boleh menjalankan siasatan ke atas pempengaruh berkenaan. Sejumlah wang bernilai 2.6 bilion ringgit yang diterima bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak daripada Kerajaan Arab Saudi dimasukkan semula ke akaun Tanor Finance Corporation Tanor. Itu yang dimaklumkan Penguasa Kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Nur Aida Arifin yang juga pegawai penyiasat kes 1MDB di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Selasa. Katanya, wang itu yang kononnya derma daripada Kerajaan Arab Saudi telah dipulangkan semula kepada penerimanya pada Ogos 2013. Saksi pendakwaan ke-49 itu yang menjawab soalan timbalan pendakwa raya Ahmad Akram Garib pada sesi pemeriksaan utama berkata, pada 2014, Najib telah menerima sejumlah wang yang dimasukkan ke dalam akaun private banking miliknya daripada akaun syarikat Black Rock Commodities Global Limited dan juga Vista Equity International Partners. Nur Aida turut memaklumkan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Colin Lawrence Secura bahawa sepanjang pemeriksaan dan siasatan dijalankan, pasukan penyiasat tidak menemui sebarang dokumen kepada Kerajaan Arab Saudi atau Raja Abdullah yang menunjukkan tanda penghargaan atau terima kasih atas derma yang diberikan. Selain dua akaun berkenaan, terdapat kemasukan wang daripada dua lagi akaun syarikat iaitu Tanor dan Blackstone Real Estate. Keempat-empat akaun syarikat itu adalah milik individu bernama Tan Kim Long dan tidak mempunyai sebarang pertalian dengan Kerajaan Arab Saudi. Bekas Penasihat Undang-Undang One Malaysia Development Berhad 1MDB, Jasmine Lu Aiswan, mula memberi keterangan pada prosiding penyelewengan dana 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Razak. Dakwanya, ahli perniagaan dalam buruan Low Teck Jo atau Jo Lo sering menunjukkan dirinya sebagai proksi kepada Najib selain menjawat jawatan Lembaga Penasihat 1MDB. Katanya, Jo Lo sering mendakwa mengenali dan rapat dengan Najib selain mampu mempengaruhinya. Ketika membacakan keterangan di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence Secura, beliau berkata, sesuatu perkara besar yang memerlukan kelulusan Najib perlu dibincang dengan Jo Lo terlebih dahulu. Tambahnya, Jo Lo juga akan memberi arahan kepadanya untuk menyediakan dokumen syarikat yang memerlukan tanda tangan Najib. Najib berdepan 4 tuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah 2.28 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan jumlah sama. Terdahulu, Jasmine turut mendedahkan bagaimana perkenalan beliau dengan Jo Lo ketika bekerja sebagai penasihat undang-undang di UBG Berhad, iaitu sebuah syarikat disenarai bawah Bursa Malaysia dengan gaji sebanyak RM45,000 antara tahun 2009 Januari sehingga April 2011. Difahamkan di UBG, Jo Lo adalah pengarah syarikat tersebut dan kali pertama mengenalinya ketika sesi temuduga syarikat tersebut. Ekoran gagal melunaskan baki tunggakan gaji kepada pemain. Bekas pemilik klub Kuantan FA serta Marcera United menjadi individu pertama dalam sejarah Liga Malaysia dihumban ke penjara. Dia yang bergelar Datuk Seri itu dikenakan hukuman selama 7 hari di penjara Sungai Buloh. Peguam bela yang mewakili 47 pegawai dan pemain pasukan berkenaan
Suhail Rahimi Abdul Razak berkata, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengeluarkan arahan untuk Datuk Seri itu menyelesaikan jumlah baki 1.5 juta ringgit yang dipersetujui daripada jumlah keseluruhan 3 juta ringgit pada 29 Januari bulan lalu. Namun, mahkamah memberi masa tambahan sehingga 9 Februari lalu tetapi individu berkenaan gagal menyelesaikannya. Oleh sebab itu, pihak mahkamah sudah mengeluarkan satu waran tangkap kepada Datuk Seri berkuat kuasa pagi ini 13 Februari. Jelasnya, ini adalah kes saman sivil yang pertama dalam sejarah bola sepak di Malaysia yang membabitkan pemilik kelab yang culas membayar gaji kepada pemain mereka. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.